Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya. Pada hari ini kita lihat di masjid dan surau di seluruh negara sudah dibuka kembali kepada jemaah. Alhamdulillah. Ini bermakna di Malaysia ini sudah ada perkembangan yang baik. Jadi sama-sama kita doakan agar keadaan di negara kita ini kembali pulih seperti sedia kala. Dan di samping itu juga kita sama-sama patuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Kerana ini langkah berjaga-jaga. Kita takut kita tinggalkan, kita tidak laksanakan arahan-arahan yang telah dikeluarkan, khawatir rantaian virus corona ini akan bercantum semula. Na'udzubillah min zalik. Ni tanggungjawab kita bersama. Kalaulah misal katalah arahan supaya memakai topeng muka, saya tak pakai. Pasal kalau saya pakai sekejap lagi, lain dicakap, lain yang difaham. Kita nak masuk ke masjid, di antara salah satu SOP yang perlu kita patuhi, memakai face mask. Lelaki dan perempuan, muslimin dan muslimat, nak masuk ke masjid kena pakai mask. Bukan mask EMAS tu, MASK, mask. Sekejap lagi kan esok orang ada pula lelaki pakai mask. Ustaz suruh pakai mask. Jadi kita pakai, tak rugi pun kalau kita pakai. Kerana sepanjang saya bertugas di masjid ni, ada juga jemaah yang orang Kedah panggil ketegak. Kalau orang parit botol ni disebut bantah barut, degil, biut, tak mau. Ni nak marah ni. Kita bagi mask, masjid sediakan mask bagi pakai. Ambil simpan dalam poket, tak pakai. Ni orang degil. Orang degil ni bukan pakai orang yang pakai seluar pendek je. Orang pakai jubah, pakai serban pun degil. Nampak? Apa salah pakai? Tak salah pun. Itu je. Nak bagi tahu tu je. Dah cukup. Baik. Pada malam ni saya nak bacakan satu hadis, beberapa hadis, satu atau dua hadis daripada hadis 40 kitab Imam An-Nawawi. Saya ambil pada hadis yang ke-10, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'malu salihah.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum summa zakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzi bil haram fa inna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Allah Ta'ala ni bagi hamba-hambanya yang beramal dengan amalan-amalan yang baik, itu saja yang Allah Ta'ala terima. Perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diperintahkan supaya ditinggalkan, kalau kita kerjakan tidak diterima. Baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 yang bermaksud, tadi dah baca dah. Baik. Ya ayyuhar rasul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dan juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu min tayyibat wa'malu salihah. Yang bermaksud, wahai para rasul, makan dan minumlah kamu makanan yang baik-baik, dan hendaklah kamu beramal dengan amalan yang salih. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu dengan makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh. Baik, ada seorang musafir ni, Nabi menceritakan perihal orang yang musafir ni dengan keadaannya yang kusut masai, rambutnya kusut masai, pakaiannya compang-camping, tidak kemas. Kalau paling mudahnya yang kita faham, seorang yang hodoh. Dan berdebu-debu akan muka dan pakaian yang dipakai, yang mendadah tangan ke langit. Orang ni, Nabi cerita orang yang rambut kusut masai, pakaiannya penuh berdebu, dia mengangkat tangan, menadah tangan, minta doa kepada Allah. Minta doa kepada Allah, wahai Tuhanku, minta. Lalu Nabi bagi satu persoalan, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya pula haram, pakaiannya haram,
dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Nampak tak? Ini dia dah masuk pada satu bab hukum. Memakan satu makanan dari sumber yang haram itu, nanti di akhirat nanti di akhirat nanti daging itu akan dibakar oleh api neraka. Nampak? Kita nak pastikan amalan kita diterima, doa kita didengar oleh Allah, diangkat oleh malaikat naik ke langit. Yang pertama, pastikan makanan yang masuk, yang menjadi darah daging kita itu dari sumber yang halal. Ni kena pastikan. Wa imma kalau dia seorang yang kuat ibadat, solat malam tidak tinggal, puasa sunatnya, bersedekahnya, tetapi siang hari beli nombor judi. Dah lah judi, beli nombor, pakai jubah, pakai serban, beli nombor. Nampak tak? Berapa kali dia salah? Judi itu dah haram dah. Lepas tu pakai pula pakaian sunnah. Orang pakai jubah ni salah satu sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi, tapi bawa pakaian ini ke tempat yang haram, tak boleh. Melainkan dia masuk kedai nombor tu untuk berdakwah, tengok orang Melayu ni ada, dia masuk, dia halau. Itu boleh. Jangan dia masuk, dia keluar duit, dia beli nombor. Tak betul. 2 kali dia salah. Melakukan perkara yang haram dan menggunakan pakaian yang menjadi satu sunnah Nabi. Nabi suka pakai pakaian tu, iaitu jubah, masuk ke tempat yang haram untuk melakukan perkara haram. 2 kali dah. Ke boleh beli nombor? Boleh beli nombor? Manalah tahu, kok fatwa baru kata boleh. Baik. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya sesungguhnya arak dan judi itu serta pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya perkara-perkara yang kotor, keji di dalam Islam. Yang mana perkara kotor ini adalah daripada min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu fajtanibu, jauhkanlah daripada perkara tersebut, supaya kamu berjaya. Berjaya di mana? Berjaya di akhirat nanti. Walaupun beli nombor, kita kena, seseorang tu beli nombor, kena nombor 1, menang dia beribu-ribu, beratus ribu, berjuta, senang di dunia.
tetapi di akhirat nanti dia susah. Senang di dunia, apakah duit itu mendatangkan keberkatan Allah? Tidak. Apabila sesuatu rezeki yang datang, yang digunakan, yang diterima dari sumber yang haram, maka tidak diterima oleh Allah. Meskipun duit tadi dia menang berjuta-juta, dia bangunkan sebuah masjid, dia bangunkan sebuah mahat takfif, orang tak tahu. Ada dia nak declare pada pihak berwajib, dia nak bangunkan ni apa masjid, apa sebab dia menang nombor ekor. Ada tak ada? Orang tak tahu. Tetapi apa yang dia buat itu, walaupun perkara baik, di mata pandangan orang perkara itu baik, tetapi di pandangan Allah sangat keji, tidak diterima. Orang yang solat, yang menggunakan tempat itu sebagai tempat ibadat, diterima. Tetapi orang yang menggunakan duit yang haram itu untuk naikkan masjid, perbuatannya itu tidak diredai oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia buat masjid 5 tingkat, 10 tingkat sekalipun, walaupun dia buat masjid, semuanya masjid itu bertatahkan emas, tetapi dari sumber yang haram, tidak diterima. Ni kena tahu. Kerana bab nombor ekor ni masih lagi ada orang Melayu yang membeli, masih ada lagi. Tapi alhamdulillah, kita tengok tempat kita Seri Skandar ni tidak ada. Kita bersyukur kerana di Seri Skandar ni tidak ada kedai nombor ekor, tidak ada night club, tidak ada pusat urut. Maksudnya pusat urut yang apa, yang tak betul lah cara urutnya. Tidak ada rumah tumpangan untuk buang maksiat, tak ada. Apa lagi? Apa yang tak ada? Tidak ada kedai yang menjual arak secara besar-besaran, tak ada. Alhamdulillah. Nampak? Tapi tempat lain ada. Di air tawar ada? Ada kedai nombor ekor? Pernah masuk? Tak pernah lah. Mana tahu kot pernah lah kan. Masuk saja survey, tengok nombor. Oh cantik nombor ni. Ada macam tu? Tak ada kan? Alhamdulillah. Moga-moga mereka yang melakukan perkara itu Allah Ta'ala kurniakan hidayah kepada mereka supaya dapat meninggalkan daripada berjudi. Berjudi ni bukan saja beli nombor ekor, macam-macam cara judi. Baik, salah satu lagi cara orang berjudi menggunakan permainan. Faham tak? Okey, main snooker tu boleh ke tak boleh? Nak tanya, boleh ke tidak? Boleh, kerana itu permainan sukan, tak salah pun. Walaupun main snooker tu yang apa bola yang ada nombor tu, tak salah, kerana itu sukan, permainan. Yang salahnya apabila bertaruh. Bila bertaruh, okey, masuk bola putih, masuk bola putih, masuk bola merah, satu bola merah RM5.
Nampak tak? Dia bertaruh tu. Satu bola merah masuk bola merah, ataupun bola apa lagi tu hitam. Bola merah kan. Masuk bola merah RM5. Masuk bola kuning RM8. Hijau RM10. Ni dia ada harga-harga dia pada warna tu. Masuk je bayar. Ini tak boleh. Ini sudah jadi haram. Duit tu tak boleh digunakan dalam apa jua cara sekalipun. Makan tak boleh, nak bersedekah tak boleh, nak bagi pada orang miskin pun tak boleh. Bagi pada orang miskin dia tak tahu, tetapi tidak salah bagi mereka yang menerima sebab tak tahu. Tapi pemberian itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ni kena jaga-jaga. Boleh ke? Lagi satu saya nak tanya, apakah boleh duit tadi tu kita menang 50,000, keluarkan beberapa peratus untuk bayar zakat, ada ke? Ada tak? Tak ada tapi saya pernah dengar benda ni. Ada orang kata boleh dapat duit judi tu, keluarkan berapa peratus bayar zakat. Zakat apa nak panggil? Zakat judi. Judi tu dah haram. Mana boleh keluarkan zakat daripada harta yang haram? Tak boleh. Bersedekah daripada harta yang haram juga tak boleh. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara ni kita kena belajar supaya kita tahu. Jangan dengar kata orang ni kata boleh. Jangan dengar macam tu. Sebab apa? Ilmu ni kita, perbuatan ni kita nak buat kena ada ilmu. Kita ada ilmu baru benda ni kita buat. Kerana kita tahu bila kita buat benda ni, ianya diredai oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah, antara dua. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kita cuma dengar orang kata boleh, kan orang kata belah ni tak boleh, dia dah duduk tengah-tengah, lala dia kata boleh lah, apa salahnya? Pergi rompak bank, duit rompakan tu dia tak makan 1 sen pun. Dia ni contohlah, dia ni sifat kasihan kepada satu pondok ni sangat teruk sangatlah. Minta dana daripada sini, minta dana daripada sini, tak dapat. Kalau dapat pun tak mampu untuk bangunkan, jadikan pondok tu sebagai sebuah pondok yang baik daripada yang sekarang. Sangat usang, teruk sangat. Jadi bila seorang ni dia rasa kenapalah, takkan diorang tak tengok pondok dia ni, tak ada nak bantu ke? Jadi dia ambil, disebabkan sifat kesiannya tengok pondok tu macam tu, dia ambil jalan, dia pergi rompak bank. Dia ambil tu peti ATM tu, boom, dia ambil, dia pecahkan, berapa yang ada dalam tu dia terus sumbang pada pondok tu. Boleh ke macam tu tuan-tuan? Tak boleh, tetap haram. Kerana Nabi SAW di dalam satu hadis yang sahih, baginda telah bersabda, al-halalun bayyinun
al-haramun bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, jelas. Yang haram itu juga haram, jelas, jelas haram dia. Rompak itu salah, maka duit rompakan itu haram, tak boleh digunakan, tak dapat keberkatan Allah pun. Walaupun berbagai-bagai alasan dia bagi, oh saya buat benda ni sebab kerajaan tak pandang tengok pondok ni, tak bagi apa bantuan pun pada pondok ni. Pondok ni semua tengok anak-anaknya semua bajunya compang-camping belajar agama, atap pun bocor, kalau hujan habis banjir dalam, tak ada pun seorang yang nak keluar sumbangan pada pondok ni. Jadi sebab tu saya pergi rompak bank, duit rompakan tu saya bagi untuk apa, mudir pondok ni dia bangunkan pondok dengan baik. Selesa bagi anak-anak murid ni. Tapi dia silap, apa yang dia buat itu tak betul, salah di sisi undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang negara, dan salah juga di sisi Allah. Banyak kesalahan dia salah. Rompak dah salah, pergi bagi pada orang pun salah. Kita menyalurkan najis-najis ni, kita menyalurkan najis, kita bagi pada orang Islam makan. Ni ada duit nombor ekor dapat pergi bagi orang miskin makan. Perumpamaan. Kita dah tahu duit tu yang kotor. Duit tu dari sumber yang kotor. Kita bagi anak tafiz ni makan tai, kita bagi anak tafiz ni makan najis. Nampak? Kerana kadang-kadang kerana nakkan nama, ataupun dia menyangka bila dia buat macam tu, dosa-dosa dia yang apa lalu diampunkan, harta-hartanya dibersihkan oleh Allah apabila dia keluar zakat, dia keluar sedekah pada infak pada orang yang memerlukan. Ni salah. Haram tetap haram. Baik. An Abi Muhammad Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadis hasan wa sahih. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali bin Abi Talib, daripada cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan. Beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadis yang berbunyi, tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Ini tentang perkara-perkara yang boleh menjatuhkan diri kita di dalam perkara syubhat. Kalau kita ragu, tinggalkan. Nabi dah pesan dah. Kita tak yakin, jangan buat. Boleh ke buat ni?
halal ke kalau dapat, haram ke kalau dapat? Kalau dah macam tu, tinggalkan, jangan lagi buat. Lagi satu contoh, seorang lelaki bagi kepada kita makanan, dan kita tahu lelaki ini seorang yang suka berjudi, suka ragut, ambil harta orang, dia bagi kita makan. Jadi bila kita nak makan tu, kita duk terfikir, alamak, dia ni beli makanan ni daripada hasil dia curi ke? Kalau dah timbul macam tu, tak payah makan, kerana perkara itu sudah meragukan. Nampak? Berbalik pada hadis tadi, yang mana Nabi dah sebut, yang halal itu nyata akan halal akan perkara tersebut. Perkara tu termasuk makanan ke, perbuatan ke, pakaian ke, halal. Dan haram itu juga nyata akan pekerjaan, makanan, pakaian, segalanya. Dan di antara keduanya itu ada syubhat. Dalam hadis tu pun Nabi sebut, suruh tinggalkan syubhat, jangan buat perkara syubhat. Kerana akhir daripada hadis itu Nabi sebut, sesungguhnya syubhat ini hampir kepada haram. Perkara syubhat, perkara yang was-was, perkara yang meragukan itu sangat hampir kepada haram akan sesuatu perbuatan yang nak dilakukan. Kita rasa was-was sudah, tak payah makan. Sebab apa? Kalau kita makan makanan yang was-was, makanan yang dicurigai, susah nak sebut ni. Takut nanti makanan itu menjadi daging. Bila jadi daging, daging yang terhasil daripada perkara yang haram, daging ni nanti di akhirat akan dihisap, akan diazab. Nampak? Kita dah cantik dah, solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dapat datang ke masjid berjemaah, dah cantik dah. Solat malam, puasanya, bersedekahnya, bantu orang susah. Tetapi di dalam memberi bantuan kepada orang susah itu, kita menggunakan sumber yang haram. Nampak? Kita makan dari sumber yang haram. Dah cantik dah, laluan tu dah cantik dah. Akhirnya kita sendiri yang korek lubang untuk kita jatuh. Bukan orang lain yang korek kan, kita sendiri yang korek lubang untuk kita terjun ke dalam. Sebab kita tahu nanti sampai di satu masa nanti, apabila sampai di pintu syurga, kita dah merasa gembira dah nak masuk syurga, tak sabar nak masuk syurga. Akhirnya baru nak melangkah, malaikat neraka pun tahan. Nanti di dunia dulu bukan ada beli nombor ekor. Tu dosa beli nombor ekor tu memeh.
masuk sini dulu. Kena bersihkan dulu. Masuk neraka kena bersih. Nampak tak? Nampak lagi. Dan hadis yang terakhir yang datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada keelokan ni kebaikan daripada seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Ini lagi satu perkara, iaitu kita meninggalkan perkara-perkara yang tak mendatangkan faedah. Duduk rumah main game, dan kan banyak benda boleh buat. Tak? Kita pergi bekerja, kita dibayar gaji untuk melakukan kerja. Isyap apa? Tak nampak. Kita dibayar gaji untuk melakukan tugasan di pejabat. Kita buat kerja sikit, lepas tu kita main game, duduk menyandung, kaki ni atas meja, main game. Boleh? Pasal zaman sekarang ni ramai yang main game. Main game ni bukan kira usia macam dulu budak-budak main game tak. Sekarang ni tidak kira peringkat umur, siapa-siapa nak main game. Semua dia dalam gadget, download je main. Duduk main game. Kerja dah datang dah, orang dah bagi buat kerja. Kejap. Sikit lagi. Nak menang dah ni, nak menang. Tak boleh. Kalau ikut pada hukumnya tak boleh. Kerana kita dibayar gaji untuk melakukan tugasan yang ada yang telah diberikan. Kerja dah sampai dah. Kerani dah bagi dah. Letak atas meja, suruh semak, sebab nak hantar nanti masuk mesyuarat. Kita cakap kejap 5 minit je. Daripada 5 minit tu berlarutan 15 minit, setengah jam. Bila kerani tu datang balik nak ambil, kejap belum lagi. Alah, kalah tadi. Kejap. Menang je saya cek. Tak boleh, haram. Kalau ketika itu, kalau dikira setengah jam itu dengan kiraan gaji yang dibayar, itulah dia yang haram. Nampak tuan? Perkara ni nampak, alah Ustaz, apalah sangat, tak kisahlah, sikit je, bukan lama, seminit pun tak boleh kalau nak ikut betul-betul. Katalah gaji kita dibayar 5,000. Apakah bos kita nak tengok apabila dia bayar gaji seorang pekerja dia 5,000, dia nampak pekerja dia main game? Kalau kita jadi bos, kita tengok pekerja kita main game, banyak main game, kita suka tak? Kita pun tak suka. Bayar gaji mahal, duduk alam main game. Sama juga ni. Melainkan waktu rehat. Waktu rehat yang diperuntukkan memang ada di dalam waktu kerja itu, ada beberapa masa untuk rehat. Itu lain cerita. Ini sepanjang masa masuk je pejabat,
game dia layan. Tak boleh lah, mana boleh macam tu. Inilah yang dikatakan salah satu perkara-perkara syubhat yang kita dah makan, harta syubhat yang kita dah makan, yang mana yang dah jadi dah jadi daging yang akan diazab nanti di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ingatlah, kesenangan dunia ni yang kita nak cari ini sekejap je, sementara je. Bukan kita nak hidup di atas dunia ni selama-lamanya. Bukan kita nak senang duduk di atas dunia ni selama-lamanya. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar, yang penting apa matlamat kita diciptakan. Apa matlamat kita? Jangan tinggalkan matlamat. Matlamat hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia? Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali mengabdikan diri kepadaku. Mengabdikan diri ini iaitu kita menuruti perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Kerana itu dalam kitab hadis 40 ini, di permulaan hadis tu diceritakan tentang apa dia? Malaikat datang jumpa Nabi SAW, ditanya, akhbarni minal Islam, bagi tahu aku. Tanya Nabi Muhammad, bagi tahu aku tentang perihal Islam. Nabi pun jawab, apa. Lepas tu, akhbarni minal iman, bagi tahu aku tentang perihal iman. Nabi pun jawab, apa. Last sekali, akhbarni minal ihsan. Ni ihsan ni. Apa dia ihsan? Iaitu apabila kamu beribadat seumpama kamu melihat Allah. Kalau kamu tak dapat melihat Allah, kamu yakinlah Allah melihat kamu. Tu ihsan. Ini yang ramai orang terlepas. Buat baik, buat beramal, dia buat sikit dosa. Tak apa, tak nampak, boleh nanti taubat lagi. Ni aja. Ni yang susah. Ni yang kita perlu pelajari, mendalami. Kita amalkan ihsan ni. Buat amalan bukan untuk riak, buat amalan bukan untuk menunjuk-nunjuk ataupun membangga diri, buat amalan untuk mendapat keredaan Allah. Dan jangan sangka apabila kita buat perkara maksiat Allah tak nampak. Jangan sangka macam tu. Allah tu maha melihat. Kalau tuan-tuan pakai pakaian hitam, duduk di tempat yang gelap, yang orang tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Apa yang tuan-tuan buat tu Allah Ta'ala nampak. Tu kena ingat. Kita berjaya yang itu, insya-Allah kita berjaya melakukan perkara ihsan. Cukup 3 ni, insya-Allah berbahagialah di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Diri kita untuk
berada di atas siratul mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di dunia dan